Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ayat yang pertama untuk surah Al-Kahfi. Okey. Jadi sebelum kita nak masuk tu, kita ulang sama-sama dulu maklumat yang kita hafal berkenaan huruf surah Al-Kahfi, iaitu nombor 1 juzuk 15, nombor 2 maksud gua, nombor 3 110 ayat, nombor 4 Makkiyah, nombor 5 surah ke-18. Jadi semua tu adalah maklumat yang berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Hari ini kita nak masuk ayat yang pertama, insya-Allah. Okey, Ustazah akan terangkan hukum tajwid yang berkaitan. Kemudian Ustazah nak minta guna Al-Quran masing-masing, dan kalau boleh gunalah pensel ataupun highlighter ke apa untuk notekan hukum tajwid yang Ustazah terangkan. Okey? Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, kita pergi pada hukum tajwid yang pertama kat sini adalah huruf lam. Huruf lam makhraj dia keluar daripada hujung lidah menyentuh lelangit. Jadi kalau kita buat al, lidah kita akan menyentuh lelangit. Itu adalah tempat keluar huruf lam. Yang menjadi masalahnya, bila kita nak sebut huruf yang selepas lam, kita akan membuat kesalahan. Salah kita jadi lantunkan. Jadi itu adalah kesalahan dalam membaca perkataan alhamdu dengan melantun, salah. Tapi bacaan yang betul adalah alhamdulillah. Okey. Ha kat sini adalah ha pedas. Dalam tajwid ada dalam huruf Al-Quran bahasa Arab ada ha pedas dengan ha simpul. Jadi dua-dua ini tempat keluar dia berbeza. Ha ni keluar daripada pangkal kerongkong, ha keluar daripada pertengahan kerongkong. Jadi kita kena bagi adjustment lah sikit kan. Pedas ha. Alhamdulillahilladzi lillah. Okey, nampak tak kat sini? Lam ni berbaris satu, tapi kenapa kita baca dia panjang? Kita baca dia dua harakat. Kerana dia adalah lafzul jalalah. Nanti boleh note lafzul jalalah, tulis. Lillah kena baca dengan dua harakat bila kita nak sambung bacaan dia. Alhamdulillahilladzi. Okey, tengok kat sini ada lam, alif lam syamsiah, alif lam yang bersabdu nama dia alif lam syamsiah. Jadi kita masukkan huruf yang sebelum tu, bunyi dia hi, kita masukkan jadi hil. Okey? Hilladzi. Okey, tengok pula huruf za kat sini. Huruf za ni ada dua dalam tajwid, huruf za dengan zai. Jadi huruf za, kita makhraj dia, kita hendaklah mengeluarkan sedikit lidah. Hujung lidah keluar sedikit antara gigi atas dan gigi bawah. Zi. Beza kan dengan zi. Yang tu huruf zai lah. Okey, jadi kat sini kita akan jumpa hukum yang seterusnya, iaitu kita nampak ada misai kat atas dia kan. Atas ya ni ada misai sebab dia jumpa dengan hamzah. Jadi kat sini adalah hukum dia mad jaiz, sekurang-kurangnya bacaan dia 4 harakat panjang. Alhamdulillahilladzi kat sini 4 harakat. Okey, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Anzala. Okey, kat sini ada hukum nun mati jumpa dengan zai. Nun mati jumpa dengan zai, hukum dia adalah ikhfa hakiki. Jadi kita wajib dengung 2 harakat. Anzala ala. Okey, kat sini dah dengung, settle. La ni jangan panjangkan. Anzala ala. La yang ni panjang. Okey, la yang anzala ni tak panjang. La yang ala ni 2 harakat panjang. Dia adalah ma'asli. Okey, teruskan.
abdihil. Ada huruf ba kat sini. Huruf ba adalah hukum qalqalah, wajib kita lantunkan. Tapi qalqalah kat sini adalah qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Jadi kita dengar pun tak terlalu kuat. Abdihil kitab. Okey. Hi, tadi kita jumpa alif lam syamsiah. Alif lam bersabdu, nama dia alif lam syamsiah. Kat sini kita akan jumpa alif lam qamariyah. Sebab alif lam ni dia ada sukun. Ada tanda mati. Sukun tu matilah maksud dia. Jadi hi yang ni pun masukkan juga kepada lam. Hil. Abdihil. Abdihil kitab. Kitab. Kat sini pun ada qalqalah. Sebab kita waqaf, dia akan jadi qalqalah kubra. Sebab kita waqaf, ba ni akan menjadi qalqalah kubra. Tadi bila ba ni duduk kat tengah-tengah, dia jadi qalqalah sughra. Sughra maksudnya kecil, kubra maksudnya besar. Okey. Jadi kita dah betulkan sampai sini. Kita baca dulu versi yang dah edit tadi. Tadi kita edit dulu. Ni versi yang betul. Ustazah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Okey. Kemudian kita pergi pada ayat yang seterusnya. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam, mim mati jumpa ya, tak perlu dengung. Jangan baca walam, jadi terenung kan? Salah. Walam terus izhar syafawi kat sini nama dia. Mim mati jumpa ya. Yaj'al, kat sini kalau kita tengok ada huruf ya, kemudian ada huruf jim. Sebab tu bentuk dia macam tu. Ya jumpa jim. Jim ni pun termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi tadi huruf qalqalah kita jumpa ba, yang ni jim pula. Jim. Jadi kita lantunkan dia yaj'al, yaj'al. Okey, boleh. Kemudian kita pergi pada yang seterusnya, yaj'allahu. Ni ada lam, jumpa lam. Kat sini ada hukum idgham mutajanisain. Maksudnya kita masukkan huruf lam tu, ibaratnya satu huruf, maksudnya satu bunyi sahajalah. Kita tak perlu yaj'alalahu lah. Yaj'allahu iwaja. Hu dua harakat. Kat sini ada mat silah qasirah. Mat silah yang pendek. Hu, ha dhamir. Ni ha dhamir nama dia. Bila dia jumpa selain huruf hamzah, kita baca dua harakat sahaja. Dua harakat panjang ya. Lahu iwaja. Iwaja. Okey, kat sini ada hukum mak iwad sebenarnya. Mak iwad kat sini. Sebab tu kita baca dia ja. Dan ada satu lagi kaedah untuk kita baca ayat pertama surah Al-Kahfi ni. Kita tengok ada hukum, ada huruf sin kecil ni. Ni nama dia hukum saktah. Hukum saktah ni maksudnya kita berhenti tapi kita tak mengambil nafas yang baru. Kita berhenti tu dalam kadar dua harakat. Dalam kadar dua harakat. Kemudian kita teruskan kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 2. Okey, Ustazah bagi contoh. Tapi kita tak hafal macam ni lah. Kita hafal guna kaedah kita wakafkan sahaja. Okey, Ustazah nak bagi sebagai input tambahan insyaAllah. Okey, cara untuk kita baca saktah ni yang berhenti seketika tadi adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Macam tu cara dia. Jadi masa Ustazah berhenti tadi, Ustazah tak ambil nafas baru. Biasanya wakaf kita ambil nafas yang baru untuk kita mulakan ayat yang seterusnya. Tapi saktah ni itulah cara dia. Jadi kita boleh baca macam-macam cara. Tapi untuk hafazan ni kita akan wakafkan. Macam yang tadi Ustazah wakafkan iwaja. Okey, jadi kita baca sekali lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala
abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Okey, boleh? Jadi kita akan hafal. InsyaAllah kita akan cuba hafal ayat yang pertama. Jadi bila kita nak hafal, kita sebutkan nombor ayat tadi. Ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Macam tu. Dan ulang sampailah kita lancar. Kalau kita tak mampu untuk hafal straight sampai iwaja ni, potong kat sini. Berhenti kat kitab. Lancarkan dulu kat sini. Okey? Jadi, Ustazah nak kongsikan maksud yang berkaitan dengan ayat yang pertama. Sebab ada orang dia boleh hafal cepat bila dia faham maksud kan? Okey, jadi kita tengok satu persatu maksud dia. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi yang... ni maksud dia, allazi ni maksud dia yang. Segala puji bagi Allah yang anzala, menurunkan, ala abdihil kitab, ke atas hambanya. Siapa hamba dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran. Tu maksud kitab kat sini adalah Al-Quran. Bukan buku. Sebab bahasa Arab kitab tu maksud dia buku. Tapi dalam ayat surah Al-Kahfi ni, Al-Kitab maksud dia Al-Quran. Walam, dan tidaklah, yaj'al lahu, dijadikan padanya. Hu ni kembali kepada kitab tadi. Dan tidaklah dijadikan pada Al-Quran itu iwaja, sesuatu yang terpesong. Iwaja ni maksud dia bengkok, maksud dia terpesong. Jadi itu adalah maksud ayat yang pertama. Nanti lancarkan ayat yang pertama. Caranya adalah ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Okey, sampai sini. Kemudian lepas dah ingat ni, tambah walam yaj'al lahu iwaja. Okey, bila dah lancarkan yang ni, gabungkan pula. Ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Okey, itu saja untuk hari ini. Ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Jadi, tugasan yang Ustazah nak berikan untuk akak-akak semua, adik-adik semua ataupun makcik-makcik semua, kita hafal ayat 1 insya-Allah. Kita hafal sama-sama ayat 1, lancarkan, ulang banyak kali. Kalau tanya Ustazah berapa kali Ustazah nak ulang? Okey, dia bergantung atas masing-masing lah, kemampuan masing-masing. Yang disarankan 3 ke atas. Jadi kita baca tu, mula-mula baca, betulkan dulu kita punya tajwid. Lepas tu nanti hantar video pula dah, voice note kat Ustazah. Ustazah akan semak dulu bacaan. Kalau dah lulus, baru kita mula menghafal. Bila nak mula menghafal, tengok dulu. Tengok, baca sambil tengok. Baca sambil tengok. Sebab kita nak install dalam kepala kita ni, kan? Baca sambil tengok. Kemudian bila dah baca sambil tengok tadi, kalau kita rasa dah ingat, sekurang-kurangnya 3 kali ulang. Kalau nak 4 kali, 5 kali, 10 kali pun boleh. 40 kali lagi cantik kan? Masya Allah. Okey, lepas tu barulah tanpa tengok, tutup Quran, ulang. Rasa macam tersalah, buka balik tengok. Kemudian lepas dah hafal tu, bolehlah bagi kat Ustazah. Untuk Ustazah semak sekali lagi. Macam tu. Okey, terima kasih semua. Jadi selamat menghafal ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam bissawab.